Hello, Assalamualaikum. Ni hai Tongsyuman. Selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar Cikgu Izzuan. Okey, hari ini geografi tingkatan 1. Kita akan pergi ke bab yang ke-13 iaitu sisa domestik. Okey, dah bersedia? Jom kita tengok apakah jenis-jenis sisa domestik. Okey, sisa domestik ni secara umumnya kita anggap macam sampah lah. Kita sebutan harian kita ialah sampah. Tapi istilah yang lebih sesuai ataupun dalam geografi kita gunakan sebagai sisa domestik. Okey, sisa domestik ni terbagi kepada sama ada sesuatu dalam bentuk pepejal ataupun cecair dan dibahagikan kepada dua kategori iaitu sisa domestik organik dan bukan organik. Okey, organik ni contoh sampahnya ataupun sisa pepejalnya seperti sisa makanan, sisa kebun dan kertas. Okey, sisa makanan ni macam tulang-tulang ikan, tulang ayam, kulit pisang yang kita makan. Okey. Kemudian sisa kebun ni awak pangkas pokok, okey, mesin rumput, ranting-ranting pokok yang dipotong dan juga kertas lah. Okey, manakala bahan bukan organik seperti tin, plastik, besi buruk dan kaca. Okey, kita tengok pengurusan sisa domestik di Malaysia. Okey, sisa domestik di Malaysia dikenali sebagai sisa yang terhasil dari kawasan perumahan, kawasan tempat tinggal. Okey, itu terdiri daripada pepejal dan cecair. Okey, pepejal ni dalam bentuk solid lah seperti sisa makanan, pembungkus makanan, kotak-kotak makanan, plastik, beg plastik, botol plastik, kertas-kertas surat khabar, kertas pembalut makanan, logam seperti besi, zinc, perabot-perabot lama yang dah rosak tidak terpakai dan juga lampin bayi pakai buang. Sisa cecair pula kita rujuk kepada minyak masak yang terpakai, minyak awak goreng ikan, goreng ayam, goreng pisang, cempedak dan sebagainya, dan juga sisa kumbahan. Sisa kumbahan ni seperti sisa buangan awak lah dari toilet tu ataupun sisa buangan daripada basuhan pinggan, mangkuk dan sebagainya. Okey, terlalu banyak sampah ataupun sisa domestik ni pastinya akan memberi kesan kepada manusia dan alam sekitar. Okey, pembuangan sisa domestik tanpa kawalan, tanpa pengurusan yang betul, pengurusan yang lemah akan memberi kesan yang buruk. Okey, alam sekitar akan mengalami kemusnahan secara berperingkat. Kemudian akan memberi kesan secara langsung kepada hidupan lain termasuk juga manusia. Okey, kesan-kesan ini termasuklah pencemaran, wabak penyakit, banjir kilat dan juga kesan kepada sosioekonomi. Okey, pembuangan sampah sarap, okey, hasil-hasil makanan, sisa makanan coklat, pembungkusan dan sebagainya dibuang ke dalam sungai ataupun sisa-sisa minyak masak seperti penjual-penjual, peniaga-peniaga pisang goreng dan sebagainya, kalau mereka tidak bertanggungjawab, mereka akan minyak yang dah hitam, dah rasa dah tak boleh pakai, mereka akan buang terus ke longkang yang akan mencemarkan sungai kerana aliran longkang tu akan pergi ke sungai. Okey, begitu juga dengan pencemaran udara. Okey, terutamanya di kawasan pelupusan dan pembuangan sampah lah. Okey, dengan bau busuknya, okey, tambah dengan hujan, air akan bertakung, bercampur dengan sisa makanan yang dah busuk berulat, pastinya akan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Okey, seterusnya sisa domestik juga boleh menyebabkan wabak penyakit jika tidak diurus dengan betul. Sisa pembuangan sampah boleh diperoleh daripada haiwan-haiwan ataupun binatang-binatang yang membawa penyakit daripada kawasan tersebut seperti tikus, lipas dan lalat. Okey, penyakit taun, demam denggi, malaria, Zika dan rotavirus juga akan boleh memberi kesan kepada manusia. Penambahan bilangan
sisa pepejal dan sisa domestik setiap hari akan menyebabkan kos penyelenggaraan dan pengurusan meningkat, terutamanya kepada pihak berkuasa tempatan. Kalau di Perlis contohnya seperti Majlis Perbandaran Kangar lah. Okey, kalau di Alor Setar Majlis Bandaraya Alor Setar. Okey, kalau di KL DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi kos-kos untuk mengangkut sampah sarap, membayar pekerja, membayar kawasan-kawasan yang perlu diselenggara di kawasan tapak pelupusan dan sebagainya, semua itu memerlukan kos yang sangat tinggi. Siapa yang akan bayar? Kita sendiri yang akan bayar, terutamanya melalui cukai pintu. Okey. Kemudian akan menyebabkan juga banjir kilat. Okey, sikap yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sisa domestik ke dalam longkang sungai akan menyebabkan aliran air tersekat, perlahan dan tersumbat. Bila hujan turun dengan lebat, air akan melimpah dan menyebabkan banjir di kawasan berdekatan. Jadi bagaimana untuk menguruskan dan mengurangkan kesan pembuangan sisa pepejal tadi? Perlu diambil oleh semua pihak, kerajaan, masyarakat, organisasi, individu. Okey, antara langkah-langkah ataupun perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik atau sampah ini ialah amalan 3R, penggunaan teknologi terkini, penguatkuasaan undang-undang, melalui juga pendidikan dan kempen. Okey, amalan 3R, penerapan ini sangat penting diterapkan sejak berpuluh-puluh tahun lagi kepada masyarakat dunia dan di Malaysia juga. Okey, mengurangkan penghasilan sisa domestik iaitu reduce ataupun mengguna semula sisa yang telah digunakan seperti beg plastik, cawan kertas yang boleh dikitas semula. Begitu juga dengan bahan-bahan yang dirasakan perlu diasingkan sebelum dihantar ke tong-tong sampah ataupun tapak pelupusan. Masyarakat seharusnya dididik untuk memahami konsep amalan berkenaan kerana ini sangat membantu kepada mengurangkan pengambilan dan juga penggalian sumber-sumber yang baru. Okey? Okey. Jadi ini adalah penerangan lebih kepada 3R tadi, mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti beg plastik dan bekas polistiren. Better ataupun lebih baik bawa beg sendiri pergi shopping dan bawa balik beg tersebut, ataupun bawa bekas makanan sendiri untuk tapau makanan di kedai. Itu salah satu amalan yang banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Jepun dan Korea. Menggunakan semula bekas-bekas minuman contohnya ataupun surat khabar. Banyak orang dah buat benda ini ya. Dalam YouTube pun banyak macam mana kita nak guna semula cawan kertas, majalah-majalah lama, kertas-kertas surat khabar dan sebagainya. Itu sangat membantu kepada mengurangkan penghasilan sisa domestik ataupun sampah. Kita juga boleh mengitar semula bahan-bahan yang terbuang ataupun yang telah digunakan seperti kraft tangan daripada hasil buangan dan juga baja kompos. Contohnya seperti awak gunakan kulit telur di dapur yang boleh dijadikan sebagai baja. Begitu juga dengan serbuk teh ataupun serbuk kopi yang dah digunakan, itu juga boleh dijadikan sebagai baja kompos ataupun kita panggil baja organik. Jadi jimat kos, tak payah beli baja yang baru untuk kebun ataupun tanaman mak ayah awak. Okey, selain daripada itu penggunaan teknologi terkini seperti Logi Waste to Energy merupakan teknologi terkini yang mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Okey, jadi Logi ini dapat mengurangkan pencemaran bau berbanding di tapak pelupusan sedia ada. Okey, dia lebih tertutup lah. Okey, senang cerita, dia kawasan pelupusan sampah yang lebih tertutup. Okey, selain daripada penggunaan pinggan, okey, selalunya kita jumpa pinggan polistiren ataupun pinggan kertas. Okey, kalau awak pergi ke mall yang lebih besar, contohnya seperti Giant ataupun Aeon ataupun Tesco, mereka ada menjual pinggan-pinggan pakai buang dari yang dibuat daripada ubi kayu, mangkuk-mangkuk yang diperbuat daripada pokok pisang
pokok kelapa dan sebagainya. Itu sangat-sangat organik, guys. Okey, yang lebih penting ialah penguatkuasaan undang-undang. Bagaimana undang-undang perlu dikuatkuasakan, terutamanya kepada syarikat-syarikat, kilang-kilang dan juga individu yang tidak mempunyai kesedaran terhadap pencemaran alam. Okey, seperti Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam ini yang digubal untuk menguruskan sisa domestik dengan lebih baik dan sistematik. Denda sahaja tanpa ada sebarang perbincangan kepada pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan yang terbukti bersalah. Tak perlu berkompromi dengan mereka-mereka yang sengaja melanggar undang-undang. Okey, melalui program-program pendidikan seperti mata pelajaran geografi, sains, bahasa, moral dan sebagainya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan, silibus-silibus yang digubal untuk menerapkan nilai kasih sayang terhadap alam sekitar sangat-sangat membantu memupuk generasi sekarang dan akan datang. Dan akhir sekali, kita boleh juga menjalankan kempen-kempen. Bukan setakat boleh, perlu dipergiatkan kempen-kempen ini. Agensi-agensi kerajaan perlu mengadakan iklan yang lebih efektif di televisyen, di internet, di radio. Badan-badan bukan kerajaan juga boleh membantu pihak berkuasa tempatan untuk menggerakkan kempen-kempen di pusat membeli belah, di tepi jalan dan sebagainya untuk mewujudkan lebih banyak rasa kasih sayang dalam kalangan penduduk terhadap alam sekitar. Jabatan Alam Sekitar contohnya menjalankan kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen Cintai Sungai Kita. Itu semua antara usaha-usaha yang dijalankan untuk memastikan kesedaran terhadap alam sekitar berlaku kepada penduduk dunia, terutamanya Malaysia. Okey, cikgu rasa penerangan yang ringkas dan padat itu dapat memberi info dan memberikan lebih pemahaman terhadap anda semua. Jika ada sebarang pertanyaan atau mahu adakan perbincangan, boleh tanya cikgu bila-bila masa. Cikgu akan cuba menjawab dengan ataupun memberi respon dengan secepat yang mungkin. Okey, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang meluangkan masa untuk mendengar celoteh Cikgu Izzuan hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan goodbye.